Saudara Yang Amat Berhormat, Tuan Haji Fadillah, Timbalan Perdana Menteri, Saudara Menteri Perpaduan Negara Datuk Harun Agong Anak Dagang, ahli Jemaah Menteri, Ketua Susahan Negara, Tan Sri Zamsud Azri, Timbalan Menteri, rakan-rakan yang saya muliakan. Sekali lagi kita dapat bersama menyambut Hari Perpaduan Negara dan kini diselenggara dengan kerjasama penuh Kerajaan Negeri Sabah. Saya ucapkan terima kasih khusus kepada Datuk Seri Haji Panglima kerana berjayakan acara pada hari ini. Kita dengar dan saksikan, malah dalam menyaksikan penyertaan yang begini ramai dengan semangat dan semarak dengan pelbagai acara suku kaum, budaya, itu gambaran yang sangat membanggakan kita. Sebenarnya majoriti rakyat negara ini faham arti perpaduan. Majoriti rakyat ini inginkan negara ini aman kerana mereka tahu harga, nikmat, faedah dari perpaduan itu yang beri kepada kestabilan dan yang boleh menjadikan prakasa permulaan bagi pemacuan pertumbuhan ekonomi. Tetapi seringkali juga kita yang biasa dengan keadaan yang aman dan perpaduan ini bersatu, kita lupa bahawa ada kalanya kita terjebak dengan pengaruh yang mengikis semangat ini dan memupuk perasaan yang bertentangan dengan semangat perpaduan. Sebab itu kita adakan kementerian dan saya ucap tahniah kepada Kementerian Perpaduan yang dalam beberapa tahun ini melakukan sebaik mungkin untuk menyemarakkan semangat ini. Jangan leka dan membuat andaian bahawa perpaduan itu suatu yang kemestian berlaku di semua keadaan tanpa memupuk semangat dan menghalang ikhtiar yang lain yang memecah belahkan. Bayangkan dengan negara yang sifatnya sedikit sebanyak seperti kita, pelbagai kaum, pelbagai suku, pelbagai agama, pelbagai wilayah, tak semuanya dapat mempertahankan kesatuan. Kerana seperti mana saya sebut berulang kali, untuk membangun negara itu, dia memerlukan kebijaksanaan, kesabaran, pimpinan seperti mana kita saksikan sebelum ini, tokoh-tokoh besar seperti Yang Terhormat Mulia Tun Abdul Rahman Putra Al-Haj, kemudian tokoh-tokoh besar yang menyambut Malaysia ini dari Sabah dan Sarawak. Mereka punya wawasan, mereka tahu rumit kerana suku kaum berbeza, agama berbeza, wilayah berbeza, pengalaman berbeza dan tahap pembangunan yang berbeza. Tetapi kebijaksanaan Tengku Abdul Rahman Putra Al-Haj membawa mutu perpaduan, bersekutu, bertambah mutu, menarik tokoh-tokoh seperti Tan Sri Tun Temenggung juga, Tun Mustafa, Tun Fuad Stephens umpamanya. Mereka ini bukan dia kira terlalu canggih dan terlalu pandai itu terdedah dengan pengalaman dan kerumitan geopolitik dunia. Tapi mereka ini di kalangan yang punyai jiwa murni untuk menjayakan negara mereka. Mereka juga mewakili sosok tertentu. Melayunya, Ibannya, Kadazannya, dan lain-lain suku kaum. Tapi cuba kita renung sebentar. Apa hujah kesedaran
yang boleh memaut mereka bersatu semangat baru. Mendirikan negara bangsa menjadi yang tema. Negara bangsa ini kalau ikut teori pembinaan negara dan masyarakat dan sains politik, dia kata bukan wujud dengan sendiri. Dia bukan satu yang petak-petak ditentukan dalam sejarah. Tidak semestinya. Sebab itu disebut imagined communities. Negara yang berkecamuk, pelbagai kaum, pelbagai budaya, pelbagai agama. Tetapi dia dapat bayangkan dengan wawasan bahawa dia jadi satu kesatuan. Ini luar biasa. Bapak-bapak kita, pendiri negara ini, punyai wawasan negara bangsa walaupun tidak diungkapkan dengan bahasa yang canggih ataupun dengan teori yang agak sophisticated. Tidak. Mereka tetapi sebab itu saya yakin melihat latar belakang mereka, mereka ini hanya kelompok atau kalangan bukan pun sarjana, bukan intellectuals dalam arti kata sekarang. Tapi tokoh-tokoh yang punya kecintaan kepada negara bangsa. Mewakili kelompok suku kaum kecil tetapi punya wawasan besar. Bagaimana pertahankan semangat esprit de corps, kekitaan. Dan bagaimana boleh melihat jauh daripada satu sudut, dari Kapit atau Keningau ataupun Cerotok Kun atau Manik Urai. Coba bayangkan orang yang bukan semestinya terdedah dengan pengalaman dan pahaman teori politik yang matang, tetapi ternyata punya jiwa murni melihat ke depan mereka, masa depan anak cucu mereka dan negara mereka yang mereka cintai. Alex ada tanya dia, dari puluhan tahun dulu di Kapit, siapa yang tahu Malaysia? Kuala Lumpur pun dia tak pernah tengok. Ataupun anak kampung dari Manik Urai atau Lahak Yue. Tetapi cuba bayangkan bagaimana mereka boleh melihat bukan satu tapak, 10, 100 tapak ke depan. Apa mereka boleh lakarkan dalam bahasa yang indah bagaimana negara bangsa diwujudkan? Tidak mungkin. Saya tidak fikir mereka fikir mampu melakukan begitu. Jadi, apa yang menyebabkan mereka melihat jauh ke depan? Jejak di bumi nyata, kecintaan kepada suku kaum mereka, dan negeri mereka, dan negara bangsa. Waris kita yang mewarisi kehebatan pemuka dan pemimpin besar ini hanya diminta untuk memaknai kemerdekaan ini dan menjadikannya sama ada dari suku kaum Cina atau India atau Melayu dan suku bumi putera lainnya. Itu bagaimana boleh kita pertahankan? Bolehkah kita pertahankan dengan hasutan kepentingan daerah dan wilayah dan suku kaum dan kaum? Apakah salah kita bangkitkan permasalahan suku kaum? Tidak salah. Tetapi untuk menanam bibit kebencian, tidak menghormati, ini yang menjadi puncanya. Sebab itu, kalau pengalaman saya singkat sebagai seorang Muslim, saya tahu bahawa dan diperingatkan bahawa yang menjadikan kita kaum atau kabilah atau dari budaya berasingan itu Allah takdirkan. Dijadikan kita daripada pelbagai kaum, pelbagai suku kaum dengan kemampuan dan penguasaan
pelbagai bahasa, tetapi Allah tetapkan dalam Al-Quran untuk apa? Untuk lita'arafu, untuk kenal, bukan kenal. Kenal is knowing one another. Lita'arafu itu dia perkataannya arif. Maksudnya bukan dia nak kenal, tapi arif. Bagaimana nak arif? Tahu dia, hormat bahasa dia, tahu budaya dia, tahu kaum yang berbeda, tahu warna kulit yang berbeda, tahu kepercayaan yang berbeda, tapi dia arif. Dia tidak akan arif kalau dia tidak hormat. Dia tidak akan arif kalau dia tidak tahu sama sekali dan tunjuk appreciation tentang difference itu. Ini baru boleh kita pupuk negara bangsa. Teori-teori sekarang, soal saya katakan tadi, imagine communities, esprit de corps, itu teori-teori sekarang. Tetapi asas dalam kepercayaan kita adalah untuk mendirikan. Sekali lagi saya tekankan, mudah untuk merungkai, melebur dan memusnahkan. Lihat saja beberapa negara. Seorang tokoh yang saya kenal baik, Václav Havel, yang pernah menjadi presiden Yugoslavia. Bukan, maaf, Czechoslovakia. Seorang pemikir, seorang sastrawan, Václav Havel. Dia punyai impian besar bagi kesatuan negara. Tapi kata dia, tarikan dari suku kaum dan wilayah terlalu kuat, akhirnya terpecah jadi Czech dan Slovak, menghancurkan hati nurani dia kerana tidak mampu sebahagian daripada kita melihat jauh mengatasi kepentingan suku kaum atau wilayah. Sebab itu cabaran kita, negeri-negeri di Semenanjung, Sabah dan Sarawak, suku kaum yang berbeda, warna kulit yang berbeda, kita perlukan kematangan, kewarasan, kebijaksanaan dalam politik, dalam mempertahankan dan memperukuh semangat negara bangsa ini. Bagi saudara yang mengikuti karya-karya agung sastra termasuk Amerika Latin, saya masih ingat karya tentang seorang general, Simon Bolivar. Simon Bolivar itu seorang pejuang kemerdekaan menentang penjajah di Amerika Latin. Pengarangnya Garcia Marquez. Dia cerita tentang Simon Bolivar. Kan Bolivia, nama Simon Bolivar itu memang gergasi, pejuang kemerdekaan yang menentang penjajah Spanyol yang memerdekakan beberapa negara di Latin Amerika. Dia nulis novel The General and Its Labyrinth. General ini, di akhir kehidupan dia setelah dia merdeka, dia serah kepada generasi baru. Dia berjuang untuk memerdekakan negara. Merdeka menyatukan dan memupuk semangat, jati diri, menentang penjajah dan membangunkan negara, satu negara baru. Tetapi di sana akhir, kisah yang sangat menyayat hati. Dia berkuda naik di kawasan tinggi di bukit dan melihat negaranya di bawah dengan penuh rasa sedih kerana bibit-bibit kehancuran, perpecahan kerana kaum, kerana agama, perpecahan kerana tarikan sentimen-sentimen daerah yang menyebabkan negara itu hancur. Mudah-mudahan dia jadi satu pengajaran kepada kita. Kita syukur, alhamdulillah, politiknya stabil.
negara ini masih bersatu. Arwah melebat acara, dia tengok semua suku kau bersambut. Tetapi jangan kita alpa dan sentiasa kita peringatkan semua jentera dalam kegiatan kita. Arti yang menjadi salah satu perkasa memupuk perpaduan. Ada komuniti madani dan lain-lain seperti itu. Itu menjadikan satu ruang untuk kita memupuk kerjasama antara kaum. Dan jangan kita biarkan orang-orang yang bangkitkan semangatnya memecah belahkan kita. Kalau saya kan anak Melayu, kalau pergi kadang dengar-dengar itu bagaimana nak ketuanan Melayu dan semangat Melayu dan masa depan Melayu, kehebatan Melayu, saya juga asyik. Tapi saya lupa bahawa sementara Melayu itu majoriti dan punya peranan, saya lupa bahawa perasaan anak-anak Iban atau Kadazan atau Dusun atau Burut atau Cina atau India yang sebenarnya anak-anak kita. Dan bila saya sebut itu semua anak-anak kita, di kalangan yang pelampau Melayu ini mengatakan, Anwar tengok, dia bukan lagi Melayu tulen kerana dia anggap anak Iban itu anak dia ataupun anak India itu anak dia. Kan tarikan itu begitu rupa. Begitu juga di kalangan suku-suku kaum lain. Sebab itu semangat ini, Saudara Aaron dan rakan-rakan dalam Kementerian Perpaduan, mesti cerah gigi. Ada bila saya bentuk dan wujudkan Kementerian Perpaduan, ada yang mengatakan ini tak perlu. Kita sudah bersatu padu, tak perlu. Tetapi setelah 3 tahun, saya ucap tahniah kepada Kementerian Perpaduan. Banyak acara yang menghidupkan ini semua. Jadi kita dah ada minta dana pula dah. Tak bolehkah saya pergi ke tempat, kemudian dia terima kasih Anwar datang, tak payah minta-minta apa-apa, aman saya. Macam saya pergi tadi Sipitang, Sri Haji, saya pergi tadi Sipitang, langsung tak minta apa-apa. Saya terkejut, dia silap, dia tertinggal teks ke apa ke. Tapi saya bagi untuk sekolah menengah kemasan Sipitang. Jadi geran aktiviti untuk Sekretariat Rukun Negara 189. Ya ke Arun? Saya dengar 100 je macam 189. 189 Sekretariat Rukun Negara di institusi pengajian tinggi seluruh negara. Kita sediakan RM10,000 kepada 189 sekretariat ini. Baik. Kemudian geran RM5,000 kepada 6,849 kelab rukun negara di sekolah-sekolah. Maknanya untuk universiti, untuk sekolah. Kita kena ingat ya, kerana universiti sekarang, dia kalau satu kuliah atau satu jabatan, itu tak ada langsung hubungan dan interaksi di antara satu sama lain. Jadi ini kita anggap duta kecil rukun negara, dan ini integrasi murid untuk perpaduan, kerjasama Kementerian Perpaduan dan Kementerian Pendidikan Malaysia dan juga Kementerian Pendidikan Tinggi. Untuk belanjawan 2027, saya telah juga menambah mengikut keperluan kementerian ini, iaitu menanam semangat patriotisme dan perpaduan rakyat yang dikelola oleh Arkib Negara Malaysia. Ketua pengarah Arkib lah. Oh ya, okey. Jadi kita akan
menyediakan geran padanan berjumlah 5 juta ringgit bagi menghidupkan 10 memorial negarawan. Jadi kita ada umpamanya di Kuala Lumpur seperti mana Tunku Abdul Rahman, Tuan Abdul Razak, saya cadangkan di hari itu juga Tun Dr. Ismail, kemudian untuk Sabah dan Sarawak dalam hal yang sama supaya kita dapat menghidupkan juga seperti mana pembangunan memorial negarawan Sabah bagi menghargai jasa dan pengorbanan tokoh-tokoh yang telah membentuk sejarah negeri dan negara. Berikutnya ialah strategi pembudayaan integriti nasional, National Integrity Enculturation Strategy, NIES. Ini idea bijak Tan Sri KSN ni. Dia itu hebatnya KSN dan KSU ni. Kalau KSU bila menteri berucap, dia boleh selit satu idea dalam tu. Jadi kita baca. Hari ini KSN selitkan untuk PM bacakan. Tapi kebetulan cadangan ini baik. Kerana soal integriti ini penting. Dalam negara madani hormat, ihsan. Ini termasuk dalam integriti ini, dia tak mungkin hidupkan semangat perpaduan ini tanpa personal and national integrity. Jadi sekali lagi saya ucap terima kasih kerana sambutan begitu baik. Hujan pun penuh juga, luar biasa. Ini apa? Mana Kementerian Perpaduan dan Kerajaan Negeri Sabah. Terima kasih banyak. Dan rakyat Sabah yang bagi sambutan begitu baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis merakamkan Siti Perdana.